Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Persekutuan Jerman. 11 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 6 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 2 kes COVID-19 telah meninggal dunia dan kedua-dua kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amirliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Banyak 1,465 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 123,422 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 1,244 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi Bru Health, manakala 221 adalah dari hasil 1,814 ujian makmal RT-PCR. Sementara itu, 3,601 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 108,819 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 14,423 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.3%. Dalam pada itu, 215 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 14,208 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga memaklumkan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 18 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 59.4% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, terdapat 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana satu daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sempena penubuhan sukarelawan belia COVID-19 yang kedua tahun, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semalam menganjurkan majlis doa kesyukuran secara maya. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Haliwal Ugama, juga menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham Yahya Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan bin Penerang Kaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan ceramah belia bertajuk Alhamdulillah Saya Seorang Sukarelawan. Majlis antara lain bertujuan memberi motivasi kepada para sukarelawan yang berkhidmat di samping mengeratkan silaturahim sesama sukarelawan.
Pengagihan buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilaratkan ke kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan di negara ini. Petang tadi diadakan majlis penyerahan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada warga Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Warga Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menerima buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang mencerminkan sikap pemedulian dan kasih baginda terhadap rakyat. Bagi warga Kementerian Pembangunan, pengagihan kurma adalah melalui proses pendaftaran yang dibuat melalui kementerian atau jabatan masing-masing. Turut menerima kurma kurnia para pegawai dan kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pengagihan mengambil kira SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dalam usaha mengawal penularan wabak COVID-19. InsyaAllah ianya akan diagihkan ke setiap warga di Kementerian Hal Agama dan dalam konteks saya ini ke bahagian antarabangsa dan Mabim. InsyaAllah Kementerian Agama pada kali ini akan menyampaikan amanah untuk menyampaikan kurma kepada warga di Kementerian Agama. Menjunjung kasih kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kerana setiap tahun kami selaku rakyat menerima buah kurma sempena bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kurnia ini akan menjadi amal yang tinggi nilainya dan diterima oleh Allah SWT. Amin. Dengan adanya kurma peribadi baginda ini, alhamdulillah ia akan dapat jadi pembuka jawadah puasa kami nanti insya-Allah bulan Ramadan. Kementerian Pembangunan menyedari kepentingan untuk memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan tanah yang efektif demi menghasilkan pembangunan negara yang seimbang. Justru dasar-dasar guna tanah perlu diselaraskan untuk menggalakkan pembangunan bersepadu, meningkatkan pelaburan dalam bidang hartanah bagi sektor perekonomian yang berpotensi tinggi dalam menangani jurang dasar serta memperkukuhkan penguatkuasaan ke arah yang lebih berkesan. Berucap pada majlis pelancaran buku perancangan strategik Jabatan Tanah 2022-2027 secara maya pagi tadi, Menteri Pembangunan menggariskan perancangan strategik tersebut adalah sejajar dengan usaha Kementerian Pembangunan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar berkata, ia adalah satu inisiatif dalam mendukung hasrat yang termaktub dalam buku rangka kerja dasar kementerian tersebut bagi mendukung program dan inisiatif ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Majlis diselajurkan dengan pemberigaan dan penyerahan buku perancangan strategik Jabatan Tanah 2022-2027 kepada ketua-ketua cawangan daerah pejabat tanah dan ketua-ketua bahagian di bawah Jabatan Tanah. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC terus mendukung pembentukan modal insan dan kemahiran yang relevan dan seiring dengan keperluan negara. Ini adalah selaras juga dengan teras strategik di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 iaitu Manpower and Talent Development. Beberapa program yang diusahakan oleh MTIC melalui pihak AITI untuk menaik taraf kemahiran graduan, pencari kerja dan belia secara amnya terus mendapat sambutan dan dapat membuka peluang pekerjaan kepada peserta berkenaan.
Berucap semasa Majlis Convocation College Pengajian Siswazah Antarabangsa IGS, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, juga berkata dengan perkembangan teknologi dan jangkaan pengguna yang akan sentiasa berubah, para graduan perlu terus berusaha meningkatkan kemahiran diri selain mengamalkan dan mengaplikasikan kebolehan dalam semua sudut. Dalam pada itu, selitkanlah juga kreativiti dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan berbuat demikian, sudah tentunya para graduan akan dapat menerokai bidang-bidang baharu dan insya-Allah akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara sebagai belia siaga masa depan. 144 graduan College IGS menerima sijil mengikut jurusan masing-masing. Juga diadakan pelancaran Vibe ke-11 secara maya. Majlis diselajurkan dengan penganugerahan ijazah sarjana muda, program kolaborasi dengan Lim Kok Kweng University of Creative Technology, diploma-diploma dan sijil-sijil Universiti Malaysia Sabah UMS, hadiah-hadiah pelajar-pelajar yang memperolehi pencapaian terbaik dan cemerlang. Majlis Convocation kali ini membawa tema mengembang luas transformasi digital. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sinaut Daerah Tutong semalam mengadakan ceramah khas sempena sambutan Isra' dan Mikraj. Majlis yang diadakan di masjid berkenaan bertujuan bagi menghayati dan mengambil iktibar mengenai peristiwa Isra' dan Mikraj. Ceramah bertajuk memperingati peristiwa Isra' dan Mikraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Awang Besar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kufu SB. Antara intipati ceramah termasuk menyentuh mengenai SOP agama yang berkaitan dengan konteks Isra' dan Mikraj dalam aspek kesihatan. Ceramah turut mengongsikan perkara-perkara sunnah Rasulullah berkaitan amal perbuatan. Ini sunnah dan ini diadakan oleh Rasulullah SAW. Ini ubat COVID. 500 bungkus bubur kacang dan bubur nasi diagih-agihkan di bawah projek sedekah bubur Nisfu Sya'ban Anjuran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Pengagihannya diadakan petang kemarin di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, Anggrek Desa Prakas. Hadir Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Projek merupakan kegiatan tahunan persatuan berkenaan dalam bulan Sya'ban selain sebahagian daripada rangkaian kegiatan-kegiatan amal dan kemasyarakatan. Bubur-bubur tersebut diagih-agihkan kepada ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan warga kompleks Rumah Kebajikan Belimbing Subuk.